أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Ayat 27 sampai 29 surah Al-Kahfi. Habis kisah Ashabul Kahfi, mula masuk cerita baru. Ayat 27 ni Allah Taala cerita masuk dengan secara umum ayat-ayat yang ada di dalam Quran hubungnya dengan suruh Allah suruh baca Quran. Suruh Nabi sapa Quran, suruh kita baca Quran. Tidak ada penukaran fitrah yang Allah Ta'ala buat kepada makhluk dia. Siapa baik, siapa beriman, maka orang tu akan boleh benar baiklah. Siapa yang tak beriman, deraka dan tak baik dalam hidup dia, maka akan menerima balasan supaya hak dia duk buat itulah. Dan tidak ada apa penukaran dalam hal ni. Tuhan dia tetap macam itulah. Ayat 28 satu rundingi mitok daripada puak-puak kafir supaya Nabi do cepat mari duduk kecek dengan puak-puak dia. Puak-puak pembesar orang-orang kafir minta Nabi ni latih ataupun tahu puak-puak fakir miskin, puak-puak sahabat miskin. Seperti apa? Puak apa ni? Bilal, Abdullah bin Mas'ud. Ni puak-puak pasal miskin-miskin tak sewi Nabi duduk dengan puak ni. Puak kafir torong dengan Nabi, minta Nabi mari duduk, dia nak kecek bobel-bobel. Jadi seolah katanya dia faham katanya kalau dia Nabi duk ada orang miskin duk sekali nampak hina orang miskin ni. Nabi pun tak ada nampak hebat. Gitu. Sedangkan Allah raya katanya, mu jangan tinggal sama sekali hai Muhammad. Orang fakir miskin yang selalunya berdoa siang malam baca Quran, selalunya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tu? Orang-orang kafir hati dia tak ada jujur. Dia nak kecek dengan mu, dia nak wimu kecek royak Islam kepada puak-puak dia, tapi hak sebenarnya hakikat dia tak say kepada Islam ni. Dia nak tunjuk-tunjuk saja katanya kalau sekiranya mung tinggal orang fakir miskin, maka puak-puak dia pun nak masuk Islam. Ni Tuhan pesan kepada kita dan pesan kepada Nabi jangan taat dan jangan apa dek percaya
harap hati sangat orang yang lupa hati dia ingat kepada Allah. Orang yang tak ada denuk oleh kepada kebaikan dunia dan akhirat, terutamanya orang-orang turut hawa nafsu dia. Mari ayat 29. Tuhan ayat katanya, kebenaran adalah daripada Tuhan kamu. Tuhan dia atur siapa yang dia kehendak supaya beriman, maka orang itu beriman. Siapa yang Allah Ta'ala kehendak nak jadi kafir, gelap mata hati dia, maka duduk situlah. Walaupun cerdik bijak manusia setakat mana pun, duduk macam itulah. Allah sedia kepada orang-orang kafir, iaitu apa? Api neraka yang menyala-nyala dan meliputi semua tiap-tiap tempat dalam neraka. Lari tak lepas. Setiap kali orang-orang ahli neraka minta air, minta nak minum, sebab dahaga tak ada. Nak banding lagu mana, tuai sendiri pun kena duk bakar. Lepas tu apabila dahaga berasa katanya boleh jadi ada kali peluang boleh makan, boleh minum, maka diberi air. Panahnya air tu saat ni serupa dengan temaga yang sedang-sedang duk gelegak. Diberi minum kepada orang ahli neraka saat ni sehingga habis. Tubuh badan dia ni hancur dengan sebab makan ataupun minum air yang sangat mendidih, sehingga muka-muka mereka dan perut-perut hancur habis. Lepas tu naik jadi manusia semula. Tubuh badan pun besar, nak neraka makan sedap. Pok-pok dia duduk di dalam api neraka. Ni 3 ayat yang kita dengar. Nah, saya rekah dengan secara mudah-mudah. Lepas tu lepas pada ni 2 ayat hubungnya dengan orang-orang yang boleh nikmat di dalam syurga. Cuba kita dengar sepitah lalu ayat 27. Dan baca serta turutlah apa yang diwahyikan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Maknanya, hey Muhammad, mu bacalah Quran ni yang diwahyukan kepadamu. Tiada sesiapa yang dapat mengubah akan kalimah-kalimahnya. Kalimah-kalimah di sini bukan arti perkataan yang ada di dalam Quran, tapi fitrah yang Allah Ta'ala, tamacat yang Allah Ta'ala atur macam mana, maka macam itulah. Dia tak berubah sampai bila-bila. Siapa yang beriman, berpegang teguh, maka orang itu insya-Allah dia akan berjaya. Akhirat juga dia akan berjaya. Walaupun dunia nampak tak berjaya, nampak miskin, nampak fakir, nampak susah, tapi Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang taat dan orang yang sentiasa tegak kebenaran. Di akhirat sikit lagi dia akan berjaya. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat nikmat, engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Maknanya selain daripada Allah Ta'ala. Dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman di sini yakni, bacalah akan Al-Quran dan amalkanlah segala perintahnya. Tiada sesiapa pun yang dapat mengubah apa yang telah ditetapkan dan dijanjikannya. Jika ada yang ingkar, maka orang itu tidak akan terlepas dari hukum Allah yang menguasai segala-galanya. Ini nak jadi jelas lagi kita lebih faham. Ayat ni dengan secara umumnya macam itulah. Manusia hidup di atas muka dunia, ada hak beriman, adanya yang kafir. Mari ayat 28, ia ada sebab boleh turun, tapi dengan secara umumnya saya ayat dah saat ni. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Ayat ni pesan kepada Nabi supaya Nabi duduk sekali dengan orang fakir miskin, jangan hina. Tu supaya dengan Tuhan rakyat pada awal-awal Islam. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun anak-anak yatim jangan kamu hina kepada dia.
Orang-orang mitok, janganlah kamu jirkoh kepada dia. Ni ajar ni bukan ajar Nabi hak sebenarnya. Namun gambar katanya ajar Nabi, hak sebenarnya ajar kepada kita semua. Ya Nabi orang berjuruh dah, orang baik dah. Tapi dibentuk oleh Allah Ta'ala, lambang tu duduk pada Nabi. Tapi hakikat yang sebenarnya duduk di kita anak orang. Kita ni jangan siapakah hina kepada orang fakir miskin, anak-anak yatim. Jangan nak jerkoh hamba orang yang mitok ataupun mitok sedekah. Jangan. Begitulah juga Tuhan royak kepada Nabi, "Hei Nabi, mung jangan angin dengan orang-orang fakir miskin." Orang fakir miskin ni boleh jadi di kalangan mereka doa-doa yang Allah Ta'ala terima, boleh selamat orang ramai tu dengan sebab doa orang fakir miskin. Nah tu gitu. Itulah Tuhan royak katanya, "Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia." Tengok jalan dah ni royak kepada Nabi khusus, tapi hak sebenarnya royak kepada kita. Jangan duk pandai tengok ke dunia belaka. Go tu dunia, goni dunia. Orang macam tu, cuba kita gambar katanya, orang dia hati dia, otak dia, cara hidup dia dunia semata-mata. Sia malam, masya-Allah. Mana akhirat? Itulah orang-orang Melayu kita panggil katanya, mana semaya bel? Mana mengaji agama? Mana buat kerana otak dia bangun pagi pak dunia lalu dah. Otak dia otak dunia, hati dia hati dunia. Siapa kan nak tidur lala pun masya-Allah tak ada. Terasak dak tahu apa puluh putih. Hak tu keraing, hak ni keraing. Masya-Allah. Tidur ni tak salah katanya, tak ada mengucap langsung, tak ada baca langsung, tak ada gapo langsung. Dunia semata-mata. Esok bangun dunia pula. Ngatino, ya 2-3 perkara dunia ni. Tino, tamneng. Berapa lagi? Duit. Lepas tu hak lain lagi hak tu gating daripada tino, tamneng, duit sana ni. Itulah dunia. Masya-Allah. Ni tu habsah kepada Nabi, walaupun Nabi bukan orang pasal itu, tapi tu habsah ni nak kita boleh berian daripada ayat ni. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Quran. Jangan taat kepada orang yang menetai Quran, hati dia tak ada dengar langsung kepada Quran. Dia dengar Quran jabeh main. Tu. Tiba-tiba muduk kita taat kepada puak ni, oh tak kena sangat. Supaya kita zaman-zaman lain. Kadang-kadang orang-orang hak pasal nawai langlok, duduk depan nampak molek dengan orang Islam, tapi hakikat yang sebenar mereka adalah orang yang menetai Islam, cerita kata huduh dan benci, sangat-sangat benci kepada orang Islam dan agama Islam. Lepas tu orang Islam kita kena duk tipu kepada orang-orang hak pasal ada tamneng, ada itipun dalam sangkom, gotu gani. Ini kita kias sendirilah. Walaupun ayat ni adanya sebab boleh turun, iaitunya pembesar-pembesar kafir minta supaya Nabi mari duduk kecek dengan puak dia. Jangan duk bawa orang-orang miskin mari puak apa? Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud. Puak-puak ni puak miskin belaka, tapi ahli Quran dan orang yang hati bersih. Tu torong daripada orang-orang kafir dengan Nabi dah. Serta ia menurut hawa nafsunya. Ni tengok. Puak-puak kafir pasal ataupun orang yang turut hawa nafsu, dan tingkah lakunya adalah melampaui kebenaran. Masya-Allah. Ni tu habsah kepada Nabi. Nota kaki
732. Allah Ta'ala mengingatkan baginda supaya sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang Islam sekalipun mereka miskin, dan janganlah baginda menurut kehendak orang-orang musyrik dari golongan bangsawan yang mengatakan mereka akan beriman kalau baginda menjauhkan diri dari sahabat-sahabat baginda yang miskin. Tengok, ni torong daripada puak-puak kafir. Kalau dia mung Muhammad, mung jangan duduk puapan rapat sangat dengan puak-puak miskin. Kami cerak nak masuk Islam. Tu dia pasal orang tamnai tinggi-tinggi yang nak lagu tu, dia tak say tengok pasal duduk dengan orang miskin nampak beleh-beleh. Nampak pakai selipar. Selipar ke apa? Selipar kepik, selipar Jepun. Tu nampak pakai kain serabah. Tu ya orang-orang miskin belaka pada zaman tu, zaman sahabat Nabi ni. Kerana orang-orang musyrik itu yang telah lalai hatinya dengan kekufuran, tidak diharap untuk beriman. Ni tu herayat bisik kepada Nabi ni, Nabi boleh tahu selalu dan boleh tamcai tang tenen. Katanya macam itulah puak-puak musyrikin. Masya-Allah. Akhir sekali iaitu ayat 29, hak rakyat katanya neraka yang akan pok-pok kafir masuk, wal-iyazubillah dak. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu. Hak ni kita pun kena jadi yakin kemahkung. Wa qulil haqqu min rabbikum. Nah, katakanlah kebenaran mari daripada Tuhan kamu. Maknanya dalam Quran, lepas tu wrong daripada Quran, iaitu hadis Nabi lah, sunnah Nabi. Kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman hendaklah ia beriman, dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Lain lalu dah. Dalam Islam ni tak ada nak ali semacik ramai. Siapa nak Islam ambil, siapa tak say ingkar, tak ada apa. Islam dia bukan tuolek, dia bukan duk nak kepada ramah. Kita duk nak supaya ya kita sendiri pun faham. Dalam Islam ni dia naknya orang kunafah. Tak ada duk nak pasal ramah, tak ada faedah. Tak pakai ramah, tak ada guna. Ramah buat apa? Tu pun dia terjemuh lagi dalam ayat bawah ni 733. Setelah diterangkan bahawa apa yang diwahyikan kepada Nabi Muhammad SAW itulah kebenaran yang datangnya dari Allah Azza wa Jal, lalu ditegaskan supaya masing-masing memilih sama ada mereka mahu beriman atau kufur. Jika mereka tetap kufur, maka mereka disediakan azab neraka yang tidak terperi. Kalau kecek bahasa mudah-mudah, kalau dia nak jadi kufur juga, mu kena tamcai bila-bila dah. Katanya mu kena duduk dalam neraka sikit lagi di akhirat. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka. Masya-Allah. Nah, kita kena ingat molek orang zalim yang dikehendaki di dalam Quran ni, iaitu orang kafir. Lepas tu lain pada tu orang buat dosa besar, zalim-zalim ni. Dalam akhir suratul Dahri, suratul Insan, waz-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Dan orang-orang zalim Allah sediakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Gapo tu orang zalim di sini? Masuk mula-mula sekali orang kafir. Sebab tu ayat di dalam suratul Baqarah, waz-zalimun wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir mereka itu ialah orang zalim. Masya-Allah. Sebab tu kita jangan sama sekali dah. Jangan sama sekali ada pasal sifat-sifat zalim, sifat-sifat kafir dalam hidup kita. Tu ayat lagi sikit lagi dah. Masa nak sampai dah. Yang berlaku zalim itu api neraka yang meliputi mereka laksana khimuh. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair. Masya Allah. Cuba kita gambar tembaga
yang dibakar, bakar sehingga cair jadi lemak. Nampak serupa dengan apa? Nampak serupa dengan air. Itulah air yang akan dimakan oleh ahli neraka yang membakar muka. Amatlah buruknya minumnya itu dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat masing-masing. Masya Allah. Tempat berseni-seni. Seni lagu mana? Tuhan hina kepada orang-orang kafir. Royak katanya tempat hak mu nak duduk. Hak sen arai tisut. Yang kamu akan minum di dalam api neraka, iaitunya air yang sedang-sedang mendidih, yang sangat panas. Itulah hei orang-orang kafir. Tu gitulah. Kita bila kita dengar ayat-ayat pasal ini, kita gambarlah katanya kita kena minta jauh daripada perkara-perkara ni. Lepas tu orang kafir cerak, dia akan masuk di dalam azab sengsara di akhirat sikit lagi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا
أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون
تظلمون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين